وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal terkenal bulan Maulud. Bulan peranakan Nabi. Bukan bulan Maulud ni bukan bulan wak maulud dak. Maulud. Ataupun Maulid, peranakan Nabi tu makna Maulid. Walada yalidu maulid. Walada ni makna beranak. Maka pada bulan ni kebanyakan sejarah walaupun kilah setengah sejarah kata bukan 12 Rabiul Awal hak Nabi beranak tu. Cuma ahli sejarah banyak duk cerita kata 12 Rabiul Awal. Maka bagi kita tidak mestilah walaupun khilaf tidak masalah kepada kita. Yang jadi masalahnya ialah takut serupa dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam nak menentu hari tepat beranak. Macam Buza tu beranak Pak Chow Sita Tak dia nak besar hari beranak. Macam Kristian nak besar hari beranak Isa. Tu. Maka dalam Islam ada perselisihan. Mujurlah umat Islam ni tidak membesar-besarkan serupa dengan orang-orang yang bukan Islam duk besar hari beranak. Yang pentingnya kita kena tahu selok belok tingkah laku, tindak tanduk dan kerja buat hak Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Kena tahu hak tu. Sebabnya setengah ulama kata orang Islam tidak sempurna syahadah dia, kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sempurna kalau dia tak mempelajari sejarah riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita dak mengaku karakter yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku mengaku, aku bersumpah bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Itu mana la ma'buda, dak bahasa Arab dia panggil la ma'buda bihaqqin, tidak ada Tuhan sembahan yang sebenar. Itu makna la ilaha. Tolak dulu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tolak, tak ada Tuhan. Nabi terus illallah, malaikat Allah istisna. Bila nafi tolak dulu, mari illa lik belakang tu lil hasr. Al istisna tu untuk nak menetapkan ya, tetap Tuhan tu Allah hak tu tak apalah karakter pertama. Tidak jadi masalah. Yang masalahnya karakter yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, aku mengaku bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan ni gapo? Hantaran hak Allah. Allah hantar Nabi Muhammad ni sebagai bawa ajaran hak Allah. Tu. Pak kita mengaku Muhammad ni utusan hak Allah, berarti kita mengaku nak terurut jejak langkah Rasulullah.
ngaku dia Rasul tu, kita nak ikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka bagaimana kita nak ikut sekiranya kita tak pelajari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita herannya, umat Islam tu jahil tentang sejarah dan riwayat hidup Nabi, tapi riwayat orang lain, orang-orang kafir, orang bijak pandai, orang-orang Yahudi, orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, nyegi kena molek. Nabi hak kita dok mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak kena. Ini yang jadi herannya. Nah, heran. Kalau hak lain kena sejarah orang tu, sejarah darat tu, sejarah bite pile hak tu, sejarah apa nama? Darah bola, kok wairung tu kena sore-sore. Tapi Nabi kita tak kena. Bagaimana? Maka hari ni ustaz cuba buat kitab seringkah-ringkahnya. Sejak daripada beranak Nabi sampai ke mati, ustaz cuba ringkah. Tubik 24 muka di sini. Ringkah benar-benar ni. Nawi kita tengok dek dalam masa sejen ni, insya-Allah, wi kita kena sepintah lalu. Nawi DT tu ngaji 4 tahun lah. Duduk dalam kuliah 4 tahun, habis jarah Nabi tu, habis. Baru kena situ, baru kita boleh ikut sunnah. Tu. Kerana sejak daripada Nabi hidup sampai ke mati itu gambar Islam. Gambar Islam duk di Nabi. Hak patibat duk di Nabi. Yang kita duk belajar rukun Islam 5. Rukun je 5. Bila 5 perkara. Tapi cara buat tingkah laku di setiap bidang tu ialah duk pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disuruh mempelajari tu. Tujuan nak belajar riwayat hidup Nabi, ustaz ambil dalam kitab sirah ni. Dalam kitab sirah nak sebut ni dulu. Yang pertama, supaya manusia tu memahami pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka 3 kalau orang ada buku tu dah. Di setiap urusan dan keadaan. Nawi kena pribadi Nabi dalam hidup dia di setiap keadaan. Di segi semaya dia lah, di segi duduk dengan anak isteri dia lah, di segi keluar zakat balah mana lah, di segi bergaul dengan fakir miskin balah mana lah. Tu di setiap bidang. Sama ada dalam kecemasan dan dalam kesukaan, kesenangan. Nabi duduk dalam cemah, kena kepung, nanti ada sejarah kita akan sebut. Yang kedua, supaya dapat mengambil contoh tauladan yang tinggi dalam setiap keadaan dan jurusan. Yang kedua, supaya nak ambil teladan, nak ambil contoh. Kerana tu riwayat al-Quran kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah tu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik pada diri Nabi. Maka gapo dia contoh tauladan yang baik? Kita ngaji sejarah ni lah baru boleh contoh tauladan dia. Semaya dia lah, puasa dia lah, haji dia lah, duduk dengan anak isteri dia lah. Semua. Yang ketiga, menolong dalam memahami kitab Allah Al-Quranul Karim. Kita ngaji sejarah Nabi itu boleh tolong nak faham ayat Quran sosok. Sebab Quran turun melalui Nabi. Lepas tu ya ada sababun nuzul, sebab-sebab nak turun tu keadaan Nabi balah ni turun ayat celah tu. Maka kita faham cerita ni adalah menolongkan kita dalam memahami rahsia ayat tu. Kalau kita tak tahu sebab nuzul, qada terjemah makna, tak tahu sebab tu, kita tak boleh tak dapat zauq, tak dapat rasa rahsia ayat tu. Tu. Orang nak tahu rahsia tu kena tahu
cerita hak Quran tu. Dan yang keempatnya supaya orang-orang Islam dapat mengumpul sebanyak mungkin dari pengalaman-pengalaman dan maklumat-maklumat pengetahuan Islam yang sahih. Tu kita ngaji sejarah Nabi, umat Islam boleh hipung maklumat dan pengalaman hak Islam yang sebenar. Kalau kita tak ngaji sejarah Nabi, kita tak dapat Islam hak sebenar. Sebab hak Nabi buat belaka tu adalah gambaran Islam. Habis banyak sejarah yang kata nak tahu Islam kok, tengok Islam tu tajassada fi Rasulillah, duk dalam rupa tubuh badan hak Rasulullah, gerak-geri dia. Tu gambaran Islam. Cuma ulama kita mari duk bagi hak ni hak wajib, hak ni hak harus, hak ni hak sunat, hak kita duk bagi. Bodok bagi-bagi nak mudah faham. Tapi gambaran tu semua tu, tak kira hak sunat, tak kira hak harus, tak kira hak wajib, semua tu Islam hak Nabi buat, gerak-geri Nabi tu. Akhir sekali tujuan mengaji sejarah tu ialah supaya guru-guru dan pendakwah-pendakwah Islam dapat mengambil serta mengakak dan menunjuk contoh yang baik yang nyata dalam pendidikan. Jadi kalau hak ni orang hak jadi guru, jadi pendakwah, boleh akik contoh Nabi tu. Akik contoh hak Nabi selalu dah. Contoh kenyataan dalam pendidikan. Dalam pendidikan ni, dalam nak tarbiyah, nak asuh umat-umat Islam tu, akik contoh Nabi. Tu. Habis kita duk ngaji di majlis ilmi pun macam qiyamul lail, Nabi qiyamul lail balah mana. Tu akik contoh hak Nabi buat dan sahabat dia buat sekali. Itu 4-5 buku kepentingan kena ngaji sejarah. Kepentingan ataupun tujuan kena ngaji sejarah hidup Nabi. Cuma saya tak ada nak bagi secara detail ni, dah kata panjang. Hari ni ustaz nak sebut secara serengkah-rengkah. Mari mula-mula kita kenal Nabi ni siapa dia. Nabi ni telah dicerita di dalam kitab yang dulu, kitab Taurat, Zabur, Injil. Kitab hak akhir sekali Injil, hak Nabi Isa. Dalam Injil tu cerita akan bangkit rasul selepas daripada dia ni ada rasul kesudahan. Tu rasul hak akhir ada. Maka kemudian bawa bangkit Nabi mari Quran pun sebagai membenarkan kitab dulu. Wa mubasyiran dalam Quran kita, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi sebut ayat ni sebut dengan nama lidah Nabi Isa. Lidah Nabi Isa, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Inni rasulullah ilaikum, aku ni rasul kepada kamu. Nabi Isa cakap. Quran cerita hak kita dulu. Balik hujung ayat tu, wa mubasyiran bi rasulin, dan khabar gembira dalam Injil dulu tu. Bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, akan datang selepas daripada aku, selepas Isa. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nabi ada banyak nama, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Toha, ada Yasin, dalam kilah ulama lah. Nabi tu banyak nama. Tu. Nampak tu? Dalam kitab Injil ada mengisyarat akan bangkit Nabi setelah daripada Nabi Isa. Maka Nabi Muhammad ni sampai masa dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sejarah dianya mula-mula Siti Aminah mengandung, boya dok mengandung kepada Nabi ne bulan. Ni dengar kita nak tahu sejarah Nabi kita kata. Bone bulan tu ayah Nabi lah. Ayah nyo sini nyo Nabi. Bukan ayah Aminah dak tu muka pak tu kalau orang hak ada beli buku tu. Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi tu meninggal dunia.
Nabi baru ni bulan dalam perut Aminah, ayah dia meninggal. Dan dikebumikan di Al-Madinatul Munawwarah. Ayah dia mati di Madinah. Siti Aminah duk kandung mari sampai 9 bulan, tibalah masa beranak, iaitu melahirkan seorang putera ni anak yatim. Kalau puteri anak tina. Anak yatim. Diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranak di mana? Pada tahun mula-mula ni, tahun pertama lahir Nabi beranak pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, kepada kebanyakan ahli sejarah ni. Ustaz sebut dah di awal kata ada khilaf, ahli sejarah kata ada, yang lain kata bukan pada 12 Rabiul Awal, duk selisih. Umat Islam tidak penting nak tetap satu-satu hari sebab tidak nak besar hari beranak. Nak besar tuju kaji sejarah riwayat hidup Nabi. Kalau tetap tu takut orang Islam hak jahil-jahil, hak tak tahu gapo, hidup besar supo dengan orang-orang kafir duk besar hari beranak. Umat Islam ni tak ada duk besar hari beranak. Besar apa hari beranak? Hari beranak ni biasa, siapa-siapa pun beranak. Kena besar Nabi Rasul tu. Kebangkitan kerasulan yang Tuhan hantar tu, rahmatan lil alamin. Kena besar situ. Tu. Pas besar situ tak ada kena menetap tarikh 12 Rabiul Awal dak lah. Bermolek dengan ulama duk selisih duk khilaf. Tapi kita sebut cerita ni kerana banyak ahli sejarah duk sebut situ 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Apa panggil tahun Gajah Nabi beranak? Kerana pada hari beranak Nabi itu kebetulan kerajaan Habasyah. Kerajaan Habasyah yang dikepalai oleh Abrahah. Negeri Habasyah Ethiopia lah ni. Negeri di zaman tu dialah duk pergi di tanah Pulau Arab ni. Jaziratul Arab ni dia besar. Dan dia mempunyai bala tentera yang banyak. Dan di situ tu ada gajah, ada gapo. Zaman tu kalau negeri hak banyak gajah, maka orang gerung lah. Zaman musuh gajah ni kok besar apa kata gebal lah. Orang tak lawan lah kalau tentera bergajah pergi. Hak lain ni halu-halu. Jadi Raja Abrahah tu mempunyai tentera gajah dia. Dia yuk tim, akik kumpulan dia mari nak serang Mekah. Nak ambil Baitillah wak kelik gi ke Habasyah dia. Nak we orang gi wak haji tawaf negeri dia, nak kutip hasil kutip cuka di negeri dia, we kaya negeri dia. Dia orang sakai hanale, orang meneh di zaman tu nak gi rapah ambil Baitillah di Mekah. Kebetulan tahun tu tahun beranak Nabi. Nampak tu tahun tu. Dia mari siapa nak masuk Mekah, siapa di Mina. Wadi Muhassir, sebelum duduk di Muzdalifah nak masuk ke Mina tu, ia ada lembah sikit penggai di antara Muzdalifah dengan Mina. Dengan Mina tu iaitu lembah sikit situ ia panggil Wadi Muhassir. Pasuk ke Abrahah dengan tentera bergajah mari sapas situ, Allah Taala hantar burung mari binasa. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tu hantar burung pasuk ke ababil, sejenis burung panggil ababil. Dalam tafsir kata burung ababil seakan-akan burung layar besar. Bukan hak halu kita dak tengok tak. Terbang derah, gagah. Dan burung ni bawa anak batu api daripada neraka. Seekor-seekor burung 3 utir. Di kaki dia sutik, kaki kanan setir, kiri setir, di mucung setir, 3 utir. Seekor burung 3 utir baru api, anak batu daripada neraka. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin. Burung melayar saat ni, burung ababil saat ni lontar dengan anak batu. Tarmihim, melontar akan mereka itu. Lontar ke atas Abrahah tu, tentera gajah tu.
bihijaratin dengan batu bara api, min sijil daripada neraka sijil. Sebab tahu bang lah. Mari tahu bang. Seolah-olah kata kalau zaman ni orang hidup fikir tiru toiran ababil tu kapal perang. Kapal perang. Bawa ki penawut, bawa bang. Mari bang turun di atas pasukan Abrahah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah puak tu. Puak pasukan gajah tu ka'asfin seperti daun kayu, ma'kul dimakan oleh ulat. Jadi tembuh mati yak cuacok, daun kayu makan oleh ulat lah mana. Tembuh yak cuacok, tinggal bulu batai kan haluh-haluh tu. Jadi pasukan tentera tu binasa situ, tentera gajah. Daun kayu makan oleh ulat di Wadi Muhassir. Faham tak? Tu kita tahu sejarah sikit. Sebab itu disunat orang buat haji. Kalau hak jalan kaki tu sunat siapa situ kena pergi widrah sikit. Decak hanying sikit. Duduk di Muzdalifah, jalan mari kita mabit di Muzdalifah. Bawa pajar semaya subuh di Muzdalifah. Mari jalan kaki nak masuk Mina, nak melontar Jumrah Aqabah hari 10. Siapa di Wadi Muhassir ni sunat pedegah sikit sebagai mengingati tempat Allah Ta'ala binasa kerajaan Abrahah pasukan gajah. Pergi widrah sikit, takut kita jatuh dalam binasa supaya dengan raja Abrahah. We ingat atas situ orang deraka kepada Allah Ta'ala Tuhan binasa. Sunat decak hanying sikit. Duk jalan tamada siapa di Wadi Muhassir derah sikit. Bawa lepas tu masuk Mina, jalan biasa pergi melontar Jumrah Aqabah. Allah. Lalu tahun sakning tu Raja Abrahah binasa situ, Nabi beranak tahun ni tak tahun gajah. Tu ni. Sebab tu dalam bilik tahun tak ada tahun gajah. Orang tua-tua pandai duk bilik cuk celu kam tok. Maru mak sing mak mi mak meh ya baca tak kena hak sia. Cuk celu ya tu. Sebenar cuat. Cuat tu tahun tikus tahun apa. Tak apalah dia bilik nak ayat tu dalam bilik tahun orang tua duk bilik tahun gajah tak ada. Tapi Nabi ni beranak tahun gajah. Tahun gajah ni lah. Tahun pasukan gajah Abrahah binasa. Kemudian Nabi lahir di mana? Tempat lahir Nabinya iaitu di Makkah Al-Mukarramah dekat Bukit Safa di rumah Dar Abi Talib, rumah Abu Talib. Dekat Bukit Safa, sebelah itu rumah Abu Talib. Ia menjadi bidannya dalam sejarah ni. Iaitu Siti Syifa ibu Abdurrahman bin Auf jadi tok bidan masa Siti Aminah nak beranak ke Nabi. Dan sifat Nabi beranak tu baik mari tu Nabi tu warna putih kemerahan. Nabi putih. Jangok Nabi putih merah. Matanya dan rambutnya warna hitam. Nabi rambut hitam. Bukan mata sabung dak lah Nabi. Mata hitam, rambut hitam. Ni mata sabung, rambut temaga. Fak parang. Bukan Nabi tak serupa dengan tu. Dan keistimewaan Nabi duk kecil-kecil tu istimewa dia tak serupa dengan anak-anak lain. Gapo dia? Satunya Nabi mempunyai tanda di antara dua bahunya khatimun nubuwah. Nabi ada tanda di antara dua bahu. Tah belakang dia ni khatimun nubuwah. Ada moho, ada loko, ada tra atas belakang dia. Tanda lah orang Melayu kita panggil tanda. Hak kita tanda tai lalak, tanda hitam-hitam, tanda paru, tu tanda. Nabi dak khatam loko khatimun nubuwah iaitu kesudahan Nabi. Ada tanda atas belakang Nabi baina katifaihi di antara dua bahu. So keistimewaan dia. Yang kedua, di waktu dia berjalan selalu dinaungi oleh awan. Boya jalan tu tak awan teduh, tak panas. Ya negeri Mekah ni negeri panas. Pak kita tak panas mana.
Di sana tu panas, maka Nabi boya jalan budak-budak tu. Tak awal teduh. Tu. Dan ajaib, benda hak ajaib, benda hak pelik berlaku pada malam beranak Nabi muka 5 tu. Berala-berala semua kaum musyrikin Mekah. Berala ada 360 ekor di Mekah tu. Duk sembah lama mari dah tu. Ya dulu tu lepas pada Nabi Ibrahim tu. Mula Nabi Ibrahim pergi bina Baitillah dengan Nabi Ismail dia tu tak ada lah berala. Duk lama-lama, senggai lama, puluh-puluh tahun tu sampai beratus tahun lebih ya. Lama-lama timbul berala. Dalam sejarah tu orang mula-mula masuk Umar bin Luhai. Sewaktu dia pergi sebelah Syam tu tengok orang duk sembah berala, dia nampak comel. Pok kita ni tak ada sembah apa, tak ada ibu dak pe. Duk sembah. Pergi tengok dah monung dia nampak comel, nyewak kelik seekor. Mula-mula tu Umar bin Luhai orang mula-mula masuk berala di Baitillah. Lepas tu tak lama orang lain pula pergi nampak ada kawan ni kena seekor ni. Akhir-akhir tu jadi 360. Ada di sekeliling Baitillah. Masa jahiliah duk kerang tu iaitu berala 360 ekor. Kemudian celah-celah ni bakit Nabi kita. Malam beranak Nabi tu berala 360 ekor tu terbalik habis. Tu ajaib pada malam diperanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam sejarah fiqh sirah Al-Buti. Yang kedua, keluar cahaya nur dari Makkah hingga menyinari kota Syam. Yang kedua, naik cahaya supaya cerah, supaya spotlight. Lah ni spotlight, bulan mengamai. Naik di kota Mekah, cerah sampai ke negeri Syam. Orang tengok tu heran, pelik. Cahaya nur keluar malam beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bergegar istana Raja Kisra. Kisra ni raja yang masa tu orang sebelah timur ni iaitu Kisra Parisi, Raja Parisi duk kerang sebelah timur ni. Sebelah lek jatuh nu Rom, kau tu Amerika dak lagi. Duk jadi gegasi dunia ni dua ni. Satunya Parisi duk pergi sebelah timur dan ambil Eropah, Europe pergi ke Amerika dengan Amerika Tai kok nung. Orang duk kerang dunia lek nung tu iaitu Roman, anak Roman duk kerang. Dua ni tu duk pergi mari berebut gile meneh gile Allah. Ghulibatir Rum. Ayat tu duk sebut cerita masa dulu. Bahawa Nabi mari Islam naik ni lah jatuh kedua-dua. Jadi masa mula beranak Nabi ni kerajaan Kisra yang terkenal duk kuasa sebelah timur berkocok, bergegar istana dia malam beranak Nabi. Apa tu dah? Dan padam api sembahan Majusi. Orang Majusi dia pergi agama Majusi. Duk pasal api sepanjang tahun negeri Parisi dia tu. Apa sialan ni tu? Api ni dia fardu rakyat Parisi, rakyat Iran lah ni. Seorang rakyat tu kena wajib wari kayu api untuk nak pasal api hak duk sembah tu. Seorang rakyat seputung kayu api. Bahagian berapa puluh juta. Seputung seorang mari duk ungung api tu tak mati-mati bertahun-tahun. Nampak nak habis kajian fardu suruh cari pula. Seputung sore tak ada berat. Nyala semua api sepanjang tahun tak boleh mati. Malam beranak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati malam tu. Istana Raja Kisra berkocok sebagai isyarat bangkit Nabi dah tak lama. Islam naik ini jatuh kerajaan Kisra. Tu ajaib berlaku 3 perkara ajaib pada malam beranak Rasulullah SAW. Beranak tu baik pengasuh dianya iaitu orang duk pengasuh dia Ummu Aiman. Tok bidai tahu dah tak ni iaitu Siti Syifa ibu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ahli syurga yang masuk syurga tak ada kena hisap. Seorang sahabat terkenal.
Kemudian setelah beranak Siti Aminah ni tak tubik susu. Tak tubik susu. Lalu tu hatta Nabi pergi menyusu di pertamanya Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian Suwaibah ni pun susu tak cukup. Ya oleh orang duk makan upah nyusu banyak orang. Beralih pergi pula kepada Siti Halimah As-Sa'diyah. Dua orang ibu susu Nabi ni. Nabi duduk di rumah Halimah As-Sa'diyah. Duduk di situ dua tahun. Dua tahun masuk tahun yang ketiga. Duduk di rumah Siti Halimah tu, balik yo di kampung luar daripada Mekah. Duduk situ tu keluarga Siti Halimah tu yo orang payah. Bahawa Nabi mari duduk tu jadi murah rezeki. Dan dia tu duduk pera kambing. Bahawa Nabi mari duduk menyusu ke Nabi tu, kambing dia tu jadi subur, beranak dua semua, beranak jadi banyak. Dan Nabi duduk di situ tu ambil peluang sempat pera kambing. Nabi pera kambing ni kecil-kecil. Ning sunnatullah rasul dia tu kena pera kambing. Nabi Musa pera kambing kecil-kecil. Dan Nabi royak dalam satu hadis pun dia royak kata Allah membangkitkan Nabi kebanyakan Nabi dia tu iaitu pera kambing kecil-kecil. Buat apa pera kambing? Ada ulama yang mengatakan itu hikmat Rasulullah bila dia jadi rasul, dia kena pimpin umat. Kena pimpin umat. Kecil-kecil tu belajar pimpin kambing. Kambing payah pera, dia tak sepuluh lembu. Orang pera kambing tahu, dia kita tak betul. Hak ni nak pergi koning, nak pergi koning. Kita nak heret jalan betul. Kau nak belik bahawa kayu. Jadi payah nak kum kambing. Orang pera kambing tahu. Jadi Nabi kecil-kecil tu duk kum kambing. Nanti dia besar, dewasa, dia bangkit jadi rasul, nak kum umat. Tu belajar meretah. Tu ulama kecek kata hikmat daripada rasul pera kambing kecil-kecil. Nak belajar memimpin. Belajar perintah. Kemudian duduk situ masuk tahun yang keempat, 3 tahun. Duduk dengan Siti Halimah. Tahun yang keempat bela-bela duduk pera kambing, duduk main-main dengan budak-budak hak zaman tu. Mari di malaikat Jibril, igat Nabi pergi belah dada kali pertama. Basuh. Nak basuh apa? Basuh darah cemar dalam hati. Nak bersih. Dah hati bersih tak apa. Nak hati bersih. Nabi jak dia kecil tu Tuhan jaga nak hati bersih. Ya dah hati cemar, ya cemar habis. Ingat dah. Seorang mengajar, ustaz dengar. Sidik untuk mengajar di yatim TV. Dia kata manusia ni kalau hati bersih, comel segala-gala. Kalau hati tak bersih, punah habis. Tengok sungai kelong dalam bakak tu cemar buku apa? Buku manusia hati cemar. Dah hati cemar dia buat benda cemar, dia tahu lah air. Tahu lah gapo? Cemar habis sungai. Ikan pun mapuh, orang makan ikan jadi nyakit. Kalau orang hati bersih, dia tak tahu bagai cemar, tak tahu racun-racun dalam sungai. Ikan pun boleh dah hidup bersih, air pun cuci. Maka orang lain pun tupai selamat, tak ada. Tu nampak dia cerita, dia kata kalau hati bersih, benda lain segala bersih. Kalau hati cemar, orang lain pun tupai cemar dengan hati cemar. Bukan cemar sekat diri dia, cemar orang lain, susah orang lain, cemar alam sekitar. Orang hati cemar tu jadi ngaruk, jadi zalim, susah orang lain, jadi sakit hati dengan sahabat dia. Jadi Nabi ni kena cuci dari awal. Allah. Kemudian tahun yang keempat. Tahun yang keempat, ia 3 tahun duduk dengan Siti Halimah. Tahun yang keempat, Siti Halimah hatta kelik. Tak wani perah, anak cucu Quraisy, Fuad Abu Talib, Fuad Tok Menim Mekah. Kalau meretah Mekah ni, anak dia, cucu dia tu mari sini pergi belah dada demo, belah perut.
Takut mati anak cucu orang besar. Keluarga kita ni mari jijak tindah demo lah. Tak berani nak pera Muhammad lah. Takut kepada Quraisy ni. Takut kepada Fok Abu Talib ni. Fok duk pegang kuasa Mekah ni. Mati cucu dia sini, Fok kita kak. Kena jinjak habis. Kena tindah habis. Hatta kelik tahunnya kepak. Hatta kelik kepada Abu Talib. Kelik duk sana. Duk dengan Siti Aminah dia. Bawa umur 9 tahun Siti Aminah ni. Bawa Nabi pergi ziarah kubur tok laki dia. Iaitu ayah Nabi lah. Dia duduk Mekah Abdullah. Duduk di Madinah Abdullah ni. Umur Nabi 9 tahun. Siti Aminah bawa pergi ziarah di Madinah. Kamar dia hala kelik itu sakit. Jatuh sakit di tengah-tengah. Iaitu kampung Abwa. Di antara Madinah dengan Mekah. Kalau jalan orang duk pergi haji dulu, dia klik kok jalan Abwa. Lah ni dia tak jalan baru, tak lalu kok Abwa. Jalan baru lah ni, pitah. Jalan betul sikit. Iaitu satu kampung di antara Mekah dan Madinah. Kemudian Siti Aminah jatuh sakit di situ. Kau sehari kau berat, kau sehari kau berat, sehari kau berat, sakit situ. Akhir meninggal di Abwa, mati situ. Lalu tu Nabi dibawa kelik ke Madinah, kelik ke Mekah. Kelik ke Mekah. Tok dia, tok chair dia ataupun nenek panggil Abdul Muttalib, ayah kepada Nabi Muhammad, ayah kepada Abdullah. Abdul Muttalib ni orang tua Abdullah, ayah Nabi. Nenek dia lah. Duk pera situ 2 tahun. Bo 2 tahun dia pera nenek dia tu, tok chair dia pera 2 tahun, mati. Abdul Muttalib mati pula tahunnya ke-8. Muka ni tu. Kemudian pak saudara dia, kakak kepada Abdullah, kakak ayah dia ambil pergi pera, iaitu Abu Talib. Abang kepada ayahnya Abdullah, ambil pergi pera. Duk pera tahun yang ke-9, Abu Talib bawa pergi ke negeri Syam. Kerana Abu Talib ni orang duk cari makan, nego je. Dia nak pergi nego, nak pergi jual barang di Syam, Syria lah ni. Kemudian dia bawa Nabi. Nabi kena negeri Syam kali pertama. Tak umur 9 tahun. Semasa dia pergi umur 9 tahun ni, di sana ada tu alim Kristian, orang yang pegang dengan kitab Injil hak Nabi Isa alaihi salam. Namanya Bahira, datuk pendeta ni. Ya, masa tu betul. Kristian masa tu adalah betul dengan kitab. Tak ada ubah lagi. Dia kata tengok Nabi Muhammad ni, dia duduk di kampung Busra, dekat dengan nak masuk kota Syam, Syria tu. Dia pun tengok. Dah Abu Talib bawa beradu kat tu, dia tengok. Tengok Muhammad ni dengan duk kecek tanya ni. Siapa dia Muhammad ni, anak siapa? Lalu dicerita Muhammad ni orang tua dia mati, beranak yatim. Lepas tu duduk rumah ibu susu pera kambing. Tu. Bawa duk royak benda-benda ni dia terlitas kata Nabi hak nak bakit akhir ni beranak yatim, kecil-kecil pera kambing. Lalu dia pun tengok tu, tilik gi, dia kata sifat-sifat gapo tu dia tak ada tengok tanda atas belakang tu. Tak nampak dia duk pakai baju lindung. Tengok sifat ngaduk tanya Abu Talib lebih kurang, dia kata budak ni betul dengan sifat hak Tuhan kata nak bakit akhir Nabi. Rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hak nak mari. Nama tu nama Muhammad. Betul dah dengan Ahmad tu dah. Lalu tu dia pesan kepada Abu Talib. Hei Abu Talib, mengikut kajian dia kak, budak ni akan jadi rasul mengikut kitab hak dia kak. Kalau itu mungkin jaga molek-molek budak ni. Sebab apa? Bahawa dia besar tu nanti fuak kaum kerabat dia tu akan seteru, akan buat bunuh, buat musuh dengan dia. Mungkin jaga molek. Tu dia pesan kepada Abu Talib. Abu Talib pun duk ingat hak tu, kelak duk jaga molek bela sabit tu lah.
Boya jadi nabi tu puak kafir dia mari nak witaware gapo pun. Dia dak ingat hok datuk ni besar. Nah, tu duk jaga. Kemudian do dengan Abu Talib, bo Nabi umur 14 tahun. Tahun tu berlaku peperangan di antara orang Mekah dengan orang luar. Terkenal dengan Harbul Fijar, ada musuh. Orang mari nak serang Mekah, Harbul Fijar. Maka Abu Talib dia masuk medan perang, bawa Nabi pergi sekali. Nabi umur 14 tahun masuk dah medan perang kali pertama. Nabi ni dia kata aku tolong dok ambil bawa anak panah, tolong holo kepada pak saudara dia iaitu Abu Talib untuk nak panah musuh. Tu. Dan do dengan tu cerita ni tak ada dok sebutlah. Mari umur 24 tahun Nabi mulai belajar kerja. Iaitu Abu Talib pergi tolong kerja, nak belajar kerja, nego lah. Kerana Abu Talib ni orang nego, pergi jual barang di Syam dah. Lalu tu nak suruh Muhammad belajar kerja, pergi kerja dengan Siti Khadijah, sedega Mekah, orang hartawan, orang paling kaya di zaman tu. Bahawa Nabi kerja-kerja tu, nampak Nabi Muhammad ni cepat ligak, amanah, cergahnya. Maka tahun depan, tahun yang ke-25, Siti Khadijah hantar bawa pergi barang perniagaan ke negeri Syam. Umur 25, pergi menego di negeri Syam, urusan hak Siti Khadijah. Nabi pergi berjual training tu, boleh untung paling banyak dan laku sekali. Larisnya Nabi. Dengan sebab amanahnya, dengan sebab juruhnya. Kemudian, bawa kelik mari tu, khodam hak Siti Khadijah ataupun hamba hak Siti Khadijah, Maisarah, nama Maisarah. Hak pergi sekali dengan Nabi tu kelik duk cerita amanah nabinya, juruhnya Nabi, tak ada tipu, tak ada gapo tak ada silap, tak ada resep gapo hak urusan Khadijah, urusan perniagaan Khadijah. Kalau orang lain nampak boleh duit banyak kak, susu setengah, buat kelik Khadijah setengah. Tak itu kelik mah ikut royak, barang rugi ke, barang apa nama tak laku punah ke. Nabi tak ada. Bila Siti Maisarah kelik cerita kepada Khadijah dengan amanahnya terkenal hak ni, lalu pada akhir tahun tulah lah, tahun yang ke-25 wiladah ni, diberi tawaran untuk berkahwin. Siti Khadijah ditawar nak berkahwin dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda pergi mari, Abu Talib setuju. Abu Talib setuju, maka berkahwinlah dengan Siti Khadijah. Berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Berkahwin. Kemudian kemasyhuran Nabi tu, nego pandai, jujur, amanah, tersebar seluruh negeri Mekah tu terkenal. Jadi orang taruh kepercayaan dengan Nabi. Sehingga setengah orang-orang Mekah tu pakat mari nak kiring amanah sipar. Nak taruh rumah tak berani. Kerana masyarakat Mekah ni judi amalan harian, minum arak amal harian. Zina amalan biasa. Kerajaan dia tu igat ambil orang-orang hak tertentu mari tak di rumah putih dia boh daerah putih, siapa dia nak berzina mari berzina. Tujuan boleh anak yatim nak buat musuh. Ya nak anak yatim, anak tino kamu hidup. Tu masyarakat Mekah. Dan apa nama rapas tu biasa dia. Negeri Mekah. Sehingga ia tak syiar dia. Man la yazlamin nas la yuzlam. Man la yazlamin nas yuzlam dalam syair dia. Siapa dia tak buat zalim orang, dia kena zalim. Tengok ia tak syiar dia. Slogan dia. Slogan dia tu, orang tak zalim orang zalim dia. Kalau itu kita tay demo dulu. Kena tay demo. Kita tak tay orang zalim kita. Jadi masyarakat teruk. Tu. Jadi nak taruh duit, nak taruh barang di rumah tak nak berani.
Sebab itulah orang hak tak gagah tu mari nak sipai amanah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu sehingga piye kena hijrah tu Nabi suruh Ali hatta kelak. Tu. Kemudian tahun yang ke-35 Nabi duduk dengan Siti Khadijah. Berapa tahun menikah? 25. Tahun 35 10 tahun. 10 tahun duduk Siti Khadijah, boleh anak pertama iaitu Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Boleh anak pertama umur 35 Nabi. Lepas tu pada tahun tu juga dia tak jadi Nabi lagi ni. Dengan kebijaksanaan dia, orang kafir Mekah pilih dia jadi hakim nak tak Hajarul Aswad. Tahun ni, tahun 35 wiladah ni. Apa? Kerana pada tahun tu Baitillah hak dibina oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail dulu tu, mari tahun ni tu hujan besar. Biasanya tak ada turun hujan lebat, negeri Mekah payah hujan. Tahun ni hujan lebat. Tikai dia air hujan tu butuh Baitillah. Kemudian batu Hajarul Aswad ni, setengah ahli sejarah kata batu hak mari syurga Nabi Ibrahim. Waktu hak Tuhan mari tak kah batu ni batu siapa dia kucuk Tuhan pun dosa. Mari letak di bucu Baitillah. Jadi batu ni batu syurga, Hajarul Aswad ni. Jadi hormat nak tak ni bukan sebagai orang nak boleh tak. Ya Nabi Ibrahim dengan Ismail tak dulu. Kemudian nak tak semula awak Baitillah baru setelah utuh ni dok bubuk siapa yang nak tak pembesar-pembesar Quraisy tu. Pakak bubuk nak tak. Abu Jahal nak tak, Al-Walid nak tak. Walid nak Walid, Abu Lahab pun nak. Pakak nak belaka batu mulia ni. Kalau tu tak pakak tak jauh, tak boleh tak pok ni, tak boleh tak. Lalu itulah lalu berhakim, putusan hakim iaitu pilih Muhammad lah orang jujur. Setengah sejarah dia kata gini, setengah sejarah kata bodok berkelahi bubuk nak tak tu, nampak Muhammad mari tak Muhammad, orang hak baru masuk masjid tu lain pada pok ni, pok dok kelahi ni. Tu satu sejarah. Satu sejarah lain kata kerana Muhammad orang jujur, orang amanah, pilih Muhammad selalu. Inilah nak ayat tu tahun ni Rasulullah dipilih jadi hakim dalam nak tak Hajarul Aswad. Nampak tu? Bahawa Nabi masuk mari, puak dia kata kami keputusan nak Muhammad tak. Puak besar-besar ni tak boleh pergi tak, nak kelahi. Nak balah. Siapa nak musuh kalau Abu Jahal tak, Abu Lahab pun nak tak. Dia tak jauh. Jadi nak kelahi. Nabi tahu benda, Nabi yang orang bijak, apa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah tu bijak, cerdik. Nabi sifat cerdik tahu keadaan kata dia mau dok kelahi buku nak tak Hajarul Aswad. Lalu tu dia ambil kain serbai ke kain potak, dia ambil batu Hajarul Aswad tak dalam ni. Mari pembesar-pembesar semua kita pakat cebai kain ni. Jadi fuakmu boleh tak belaka. Fuakmu lah hak tak Hajarul Aswad. Jadi tak kelahi. Aku pun boleh tak Abu Jahal tu. Al-Walid pun kata aku boleh tak. Pakat orang besar-besar pakat cebai kain. Fuak kita boleh pakat tak belaka. Batu mulia ni. Ni kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tak ke dia seorang dak. Nampak tu? Pakat usun tak belaka. Mari lagi umur 38. Dekat nak bakit Nabi ni. Umur 38 tu Nabi nampak cahaya nur naik di Gua Hira. Cerah macam spotlight mari. Ibarat tu nak isyarat kepada dia nak bakit Nabi di situ. Lepas tu yang kedua duk dengar suara orang baca Quran. Tuai tak nampak, ibu tak bunyi. Duk bunyi suara Quran. Dengar saja dulu belum nak turun wahyu. Nampaklah tu. Tahun 39 nak sampai umur 40 tu Nabi kena penama turut syariat. Orang umur 40 ni orang penama cukup umur 40 tu dia kena penama kena bersih jiwa betul-betul.
Lalu tu dia tubik daripada negeri Mekah nak berasing diri daripada tempat cemar, tempat judi, tempat zina, tempat minum arak dalam Mekah tu, nak berasing diri lagi, nak bersih jiwa. Orang Sia tu tang semati, tok ca hidup masuk bukit, hidup bertapa le gua. Neh, ya silap, ya sesat. Ya sesat. Kemudian dia pergi hak umur 39 ni pun duk pilih gua Hira tu lah. Tempat dia duk nampak cahaya, dia duk berasing diri di sana, bertahanus. Dia duk situ tu, duk dengar suara Quran. Dengar macam Quran. Tahun tak apa keluar sekali lagi ni umur cukup 40. Genap 40. Neh 40 mata temti dah lah. Umur 40 dia pergi bertapa sekali lagi. Kita panggil bertapa lah, Arab panggil tahanus, berasing diri. Nah, kemudian dia pergi umur 40 ni, mari malaikat Jibril duduk di Gua Hira tu. Jibril mari turun wahyu. Kita ayat secara ringkas. Turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ni bangkit jadi nabi, bangkit jadi rasul. Dia pun lepas tu Jibril kejut. Jibril mari mula-mula tu suruh baca Iqra. Dia kata ma ana bi qari, aku tak pandai baca. Pegang ramah ke Iqra, baca. Nabi kata ma ana bi qari, aku tak pandai baca. Iqra 3 kali. Suruh baca. Baca apa Nabi tak pandai nak baca? Ma ana bi qari, aku tak pandai baca. Jibril kata turun dia. Turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tu Jibril. Sudah Jibril pergi. Dia pun kejut siapa dia mari ni. Orang apa mari ramah pegang kemah pula dah. Nah. Jibril ya besar. Alih rupa jadi manusia lah. Lepas tu dia pun Jibril pergi tu, dia pun kelik. Terkejut tahu kelik ketar rumah, suruh Siti Khadijah, zammiluni, selimut aku. Demai. Siti Khadijah pun selimut. Sudah tu tak lama Jibril mari di rumah pula. Nah, ya ayyuhal muzammil, hei orang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangun semaya malam. Tu sunnah turun semaya malam, nak menguatkan jiwa dan nak melaksanakan dakwah. Lepas pada tu turun pula mari ayat suruh dakwah lah. Ya ayyuhal muddatsir, hei orang-orang berselimut. Muzammil dengan muddatsir ni berselimut. Nabi duduk selimut, duduk demai, tak ada hingga lagi. Kum fa'anzir, bangunlah fa'anzir, dan kamu pergi inzar, pergi dakwah orang, pergi royak agama Islam. Nah, fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan engkau hendaklah kamu besarkan. Besar Tuhan, hak lain halus belaka. Mengutamakan hak Allah, hak Tuhan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu kena bersih. Bersih pakaian. Nah, tengah kata pakaian zahir ni bersih, hati pun kena bersih ya panggil. Pakaian hati pula. Wali rabbika fasbir, dan kerana Tuhanmu hendaklah kamu sabar. Ni kerana nak pergi dakwah tu akan temu macam-macam. Dengan temu dengan orang maki, dengan orang kata, dengan gapo tu kena sabar. Wali rabbika fasbir. Kemudian lepas pada tu Nabi pun kena kerja dakwah, menyeru. Menyeru. Setelah tu Nabi dak menyeru turut dengan perintah ni 3 tahun. 3 tahun. Jadi orang mula-mula dia pergi seru hak masuk muka 9 tu, mula-mula Siti Khadijah dia orang pertama terima Islam.
Bini dia, bahasa dia. Nah. Tu. Yang kedua pula Abu Bakar As-Siddiq. Orang tua, golongan orang tua Abu Bakar terima. Sampai tu gelar As-Siddiq. Bahawa Nabi royak tu kaya lalu dah hak Nabi. Tak pakai bahau lah. Dari golongan budak-budak Sayyidina Ali, sepupu dia, terima Islam. Dan dari golongan hamba sahaya, iaitu Zaid bin Harithah. Golongan hamba Zaid bin Harithah. 4 orang ni orang mula-mula memeluk Islam. Daripada golongan wanita Khadijah, golongan orang tua Abu Bakar, golongan budak-budak Sayyidina Ali, golongan hambanya iaitu Zaid bin Harithah. Lepas pada tu turun pula ayat wa anzir ashiratakal aqrabin inna kafainakal mustahziin. Hendaklah kamu memberi amaran kepada keluargamu. Suruh wi amaran, wi tolong beringatlah, dakwahlah. Wi amaran ni wi khabar ketakutan. Kalau mu tak beriman dengan Allah, mengaku. Wi amaran maksud mengaku. Kena dakwah, nah. Tu. Lalu Nabi pun melaksanakan kerja dakwah dia sampai 3 tahun. Dakwah ni lah mana? Perekat ni dakwah secara sirri, secara senyap-senyap. Kaum keluarga, pergi ke rumah, masuk rumah. Orang luar tak mikir, orang luar tak masuk lagi. Nak orang luar tak boleh benda ni. Orang tu duk makan dengan Tuhan berhala 360. Kita nak royak Allah satu. Pelik benar-benar, tak boleh royak, tak adik beradik. Pas bukan mudah dah mau nak buat hak berhala tu. Nah, jadi kena perang, kena musuh. Payah nak buat. Nak tinggal tak boleh. Nak tinggal tak boleh. Karena besok dah buatlah tu. Kemudian tahun yang keempat, setelah dakwah 3 tahun secara sembunyi, tahun yang keempat, fasda' turun ayat. Fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Hendaklah engkau laksanakan apa yang diperintah, wa a'rid anil musyrikin, dan palinglah daripada kaum musyrikin. Paling sahirat, sabdoli orang musyrikin. Kena fasda'. Fasda' ni makna melaksanakan dengan terus terang. Itu makna fasda'. Sada'a yasda'u. Fasda' dengan in. Kalau fasda' dengan amzah tu makna karak. Ni fasda'. Nah. Maknanya hendaklah bangun menghadapi dengan secara terus terang. Dakwah secara al-jahriyah lah. Bawa turun ayat ni. Lalu dia pun kumpul kaum Quraisy dia di Bukit Safa mula-mula. Tempat mula-mula nak tawaf. Lalu dia menyapa dakwah. Mari kali yang kedua panggil sekali lagi. Nak royak hatuhai baru. Tak apa lagi, tak ada kata apa mula-mula. Bawa panggil mari yang kedua. Nah. Royak sembah Allah satu. Mula-mula. Baru ni mula-mula dengar. Hak ni dengar Tuhan satu kali yang kedua, dan dia ni utusan daripada Allah. Royak kepada kaum keluarga. Abu Lahab ni pak saudara dia juga. Tak ingat sebelah lek mak ke sebelah balik. Tapi pak saudara dia banyak orang, pak saudara Nabi juga. Lalu tu Abu Lahab murih. Tabballaka ya Muhammad, celakamu Muhammad. Ali hadza jama'tana. Kanon ning dah hipung fak kami. Nak royak tu hesa. Tak boleh jadi. Kita 360. Kita hak sekon ni tempat makan kambing, hak sekon ni hak makan lembu, hak ni hak minta budak sawai, hak ni hak nak minta wi berjaya hak menego ya ada hak besar-besar tu kena puja macam-macam. Pas suruh rakyat mari dak buatlah tu. Hak besar-besar pembesar ya boleh makan hak tu sampai tak wi buai tu. Suruh lapis hok ni orang hok dok sakit demam sawai gapo kena makan kambing, wak keduri gapo mari beralah ni Hubal misalnya. Pembesar ni boleh makan kambingnya. Beralah nak makan apa? Dia hok susah kemalengi gapo menego tak naik tagih wak keduri, makan kambing, wari jamu minta di datuk ni. Allah tawal uzza macam-macam lah. Dulu ustaz royak dah Allah tu pelek daripada Allah. Allah asal dia. Allah Tuhan.
Tapi sengaja dia mau pelek lagi sebut Allah. Ada orang sebelah Afrika yang sebut itu Allah, Allah. Yang lain nipis tak jadi tafkhim. Kita kena tafkhim Allah. Nah, tafkhim tebal lah. Dia Allah. Jadi Allah. Bo molek pelek jadi Allah ta. Allah ta. Boh dia beralo. Orang bertukar Allah 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 ni dah. Semabur ke. Nah. Jadi payah nak buat. Akhirnya Nabi Abu Lahab saat ni maki kepada Nabi, turun ayat. Dia maki apa? Taballaka ya Muhammad, celaka Muhammad. Dah hipung buat kami nak ayat benda ni. Celah-celah ni Tuhan turun mari cerita laknat Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat yada, benasalah dua tangan Abu Lahab. Bukan menasa dua tangan ni dak lah. Dia panggil kaedah Quran ni, dia panggil apa nama? Majaz. Zikrul juz'i wa iradatil kulli. Sebut satu juzuk dikandaki semua tubuh badan. Dia sebut juzuk. Sebut tangan dikandaki semua. Karena tangan tak boleh bercerai tangga dengan tubuh. Nampak tu ustaz biasa sebut semua. Sebab kita kata temung sai mari, tak ada nampak mata. Sebut juz'i tu. Sebut juz'i, tapi wa iradatil kulli nak di tuai tu omong tak ada nampak mata. Sebut mata ya, tapi tak nampak tuai tu. Hal ni pun nak menasa tangan Abu Lahab. Sebenarnya nak menasa tuai tu Abu Lahab. Nampak tu? Tu panggil majaz, deh. Zikrul juz'i wa iradatil kulli. Tabbat yada Abi Lahabin, benasalah Abu Lahab. Kita terjemah penuh, tak usah tangan. Menasa Abu Lahab. Watab jadi takkid dan benar-benar menasa. Watabba. Bawakah watab. Jadi berdua. Watab ya satu dah. Kalau watab jadi bosa, ingat tu. Banyak orang duk salah baca. Tabat yada Abi Lahabin watab. Jadi bosa. Tak cukup tu baca Quran. Nah, tak cukup jatuh dah suruh. Ya ada berapa ratus ribu huruf. Ustaz ngajar dulu tak ingat lah. Kena watab jadi dua. Watab supaya seketah dulu. Jadi berdua. Kerana ia sadu situ. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sini tak ada sadu tak apa. Tidak terkayalah oleh harta kekayaan hak Abu Lahab banyak pun tak ada terkaya, tak ada faedah apa. Nak tebuh seksa hari kiamat tak leh. Tu mana ma'arna. Tak terkaya ni tak leh tupai. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan isteri dia pula pembawa kayu api. Tu kinayah. Isteri dia tu orang duk bakar orang. Yang baik tu dia kata hammalatal hatab, bawa kayu api. Gida bakar orang, wi cerca Nabi, wi beci ke Nabi. Tu isteri Abu Lahab. Ya for dia, waris dia. Datuk penama pendeta Bahira tadi royak dah. Keluarga dia hak musuh dengan Nabi ni. Ni ialah bini pak saudara dia. Lalu tu Tuhan royak, Tuhan laknat dalam ni. Fiji diha hablum mim masad, tekak isteri Abu Lahab tu. Hablun, satu tali tekak, tali leher, mim masad, daripada rantai api neraka. Tu heboh tali tekak. Mah berapa tak tahu, lama dah nyala. Rata penama? Rata mah. Tu nak ayat surah ni tu cerita Abu Lahab. Tak kalau dia maki kepada Nabi Muhammad, betul dakwah secara terang-terang. Lepas pada tu orang duk kau masuk kau terima ajaran Islam. Setengah kata banyak lah. Dia duk dakwah 3 tahun tu 40 orang ataupun 39 orang. Tu sejarah. Kamu dia bawa dakwah terang-terang ni, orang kau masuk, kau ramah, kau sehari kau masuk, kau sehari kau masuk. Tahun yang kelima, muka sebelah ni.
Tahun yang kelima mulalah rintangan dan halangan terhadap dakwah Nabi. Mula timbullah nak menetai Nabi, nak halang Nabi, nak buat ancaman terhadap Nabi. Nabi ni ya Abu Talib duk jaga. Abu Talib ni ketua duk pegang negeri Mekah, tak berani nak buat ni. Anak saudara ketua Mekah Nabi. Fuak hak masuk Islam hak lain pada Nabi ni. Lebih bagi fuak hak lemah-lemah, fuak hamba-hamba taih-taih tu ambil buat nyanyi lu dah. Di antara hak ustaz ngajar lama Sayyidina Uthman yang akhir jadi natu Nabi nah. Sayyidina Uthman tu ayah dia ambil ikat di tiang peringat api sekeliling denda. Orang terima Islam turut Muhammad. Zaid bin Harisah tu kena ambil pergi jemur panah di pada pasir. Sayyidina Bilal dia jadi hamba hak Abu Jahal. Ambil pergi pecah baju tekoh pasir panah tu, selai pasir ambil batu tindih. Orang terima turut dakwah Nabi. Lalu tu Abu Bakar As-Siddiq minta beli. Abu Jahal, jualah hamba-mu. Mu dah buat seksa dia nyanyi nak buat kerja tak boleh. Nah, akhir dia jual pada Abu Bakar, ambil duit baik sikit. Nah, bahasa hamba bengau nak turut Muhammad. Jual ke Abu Bakar. Mari duk Abu Bakar jadi tu keber Nabi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Banyak tu di antara seksa-seksa dah. Mulai pada tahun yang kelima tu kena seksa lah orang hak terima Islam. Lalu Nabi izin sahabat tu hijrah pergi ke Habasyah kali pertama tahun kelima 12 orang terima Islam hak yatim dan 4 orang perempuan. Termasuk Sayyidina Uthman sendiri berdua Siti Raqiyah. Siti Raqiyah anak Nabi, Sayyidina Uthman ni natu Nabi. Siti Raqiyah, kitab tu salah sikit ada terlebih tai buera muka sebelah. Baris yang ketujuh tu. Siti Raqiyah tak ada ra dah, bukan ra Siti dak. Kemudian tahun yang kene Sayyidina Hamzah pak saudara Nabi, ni orang gagah juga memeluk Islam. Tahun kene Sayyidina Hamzah masuk Islam. Lepas pada tu Sayyidina Umar masuk Islam. Kisah Sayyidina Umar tu panjang lah. Masuk Islam dengan sebab tu surah Taha tu. Adik dia masuk Islam, adik dia Siti Fatimah masuk Islam. Dia pergi nak murih kepada adik dia, pergi dengar, nak katok, nak teh adik dia, dengar duk baca Quran di rumah. Pergi dengar Quran surah Taha, dengar tu hidayah masuk Islam. Bukan masuk dengan adik dia, pergi cari Nabi pula. Pergi cari Nabi, masuk Islam dengan Nabi. Sayyidina Umar masuk Islam ni dengan berkat doa Nabi. Nabi tekah duk kaluk ni. Nabi duk kaluk Islam kena itu ni kena orang gagah masuk Islam, orang kuat masuk Islam. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulain. Hei Tuhanku, kuatkan, meliakan agama Islam ni dengan salah seorang daripada 2 orang lelaki ni. Siapa dia? Umar bin Khattab, iaitu Sayyidina Umar. Wa Umar bin Hisham, dan Umar ibn Hisham, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal, Umar bin Hisham. Ni Umar bin Al-Khattab. Nabi berdoa masuk Islam, kuatkan Islam salah satu daripada 2 orang ni. Maka Tuhan terima Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun yang ke-6. Nubuwah lah. Nubuwah jadi Nabi. Kemudian Sayyidina Umar masuk Islam, fuak hijrah pergi ke Habasyah. Habasyah Ethiopia lah ni. Sekali dengan Uthman. Sayyidina Uthman natu Nabi. Kelih lah dengan Umar ni gagah, orang kuat dah. Umar tu kita jangan takut buat kafir. Boya masuk Islam. Dia orang sakit hulu balai, gagah perkasa dia. Umar ni. Lalu tu fuak tu pun kelih. Kelih mari tu, ya fuak lain daripada fuak Quraisy ni kena seksa berat. Kena seksa berat-berat lah. Kelih mari ni sehingga Siti Sumayyah tu kena bunuh.
awal syahidah fil Islam. Kena bunuh. Hak tu bunuh dahsyat sekali. Abu Jahal ambil pergi ambil pergi terlanjir, senyoh kain lebih daripada pasir tu. Suruh maki Muhammad dan klik kepada agama buza dia. Klik kepada kafir semula. Kalau tidak, dia akan buat telanjir kain daripada pasir, ambil lembing tu, tikai kemaluan. Mati Sumayyah radhiyallahu anha, awal syahidah fil Islam. Nah. Lalu tu pula mari tahun yang ketujuh, bila tindak kerah ni tindah saya kuat kepada orang Islam hak turut Nabi, diizin hijrah yang kedua pergi ke Habasyah. Training ni orang Islam kaum nama ramai, 83 orang lelaki dan 19 perempuan. Hijrah kali yang kedua pergi ke Habasyah. Nabi izin we hundur gitu. Lepas tu bon nampak orang hak ni sebar kat luar, orang terkenal turut Nabi ni Islam mulai Islam kau ramai masuk Islam. Hak di Mekah ni pun korok masuk. Fuak kafir bimbel lah. Islam pergi ke Habasyah dan fuak Habasyah terima Islam kau kuat, nanti fuak Mekah ni fuak kita tak ambil. Duk. Lalu tu dia buat polisi, buat siasah tak nayubai. Tak buat nayubai lah fuak kafir Quraisy duk pergi Mekah ni. Malah mana? Hatta dua orang pergi berunding minta nak buat kelik. Orang hak hijrah 83 orang saat ni pergi ke Habasyah buat kelik mari kerajaan nak bertindak. Kerajaan Mekah. Pilih dua orang lagi. Nah, iaitu Amr bin al-As, dia tak masuk Islam lagi. Dan Umarah bin Al-Walid, dua orang lagi nak berunding dengan Raja Habasyah minta hatta kelik ahli Mekah. Gi tak berjaya. Kerajaan Habasyah kata orang Islam orang baik, dia boleh tupai faedah pula di sana. Tak jauh hatta kelik, peramak dua orang utusan ni kelik. Kosong. Kelik buat polisi lain pula. Nampak orang Islam duk kau masuk kau ramai, kau turut Muhammad, kau sehari kau ramai. Maka kita nak buat mana? Kita buat satu polisi pula, satu nayubai iaitu perundingan, siasah mufawadah. Buat berunding mufawadah, perani-perana. Alah no kita pakat Muhammad. Napa nak break tak boleh dah. Kita buat pakat teh. Hari ni fuak kami nak kerah fuak kafe ni pakat pergi sembah Tuhan, fuak mung Muhammad. Kita perani-perana. Esok ajak fuak Muhammad mari sembah beralo fuak kami. Gile. Perani-perana kita pakat pula sama Quraisy. Nabi terima tak? Nabi ya Tuhan duk le belakang. Ada berang-lang tu Tuhan turun ayat qul ya ayyuhal kafirun Muhammad. Mengatalah kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak sembah. Ma ta'budun barang yang kamu sembah. Puak Islam tak boleh sembah berhala. Wala antum abiduna ma a'bud, dan puak kamu tidak boleh sembah Tuhan yang kami sembah. Takkid sekali lagi. Wala ana abidum ma abattum, dan tidak pula kami ni abidun isim fa'il. Orang yang menyembah barang yang kamu sembah. Jadi kami for Islam, for ada iman, for hati bersih, bukan pesing orang sembah berhala kamu duk sembah. Bukan cak ning. Ya itu. Tu mana wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma abu, dan kamu pula bukan abidun, bukan pesing orang hak nak sembah Tuhan hak kami sembah. Puak mu cuma najis, puak syirik, puak minum arak, zina tu bukan pesing abiduna ma abu, bukan pesing sembah Tuhan hak kami sembah. Suku-suku tu. Lakum dinukum, mung agamamu waliyadin, dan bagi kami agama kami. Suku tak boleh perani-perana, tak boleh bergilir pergi tak boleh siasah ni nayubai ni tak boleh. Puak Quraisy dia tak ada dia halih pula wak polisi hak sutai dia siasatul muqata'ah. Wak politik kita nak wak putus hubungan dengan puak Bani Hashim dan Bani Muttalib, putus hubung. Orang lain tak apa, kita wak kuambat
Kita sekat ekonomi, jangan putus hubungnya. Jangan wisapa hasil hak boleh kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Gandum jangan masuk ke dia, roti-roti jangan wisapa. Aci fok dia dok lemah tak boleh makan, sehingga dia tu serah kalah ngaku main nak turut fok kita. Dia bersorak molek juga pendapat dia. Tapi Tuhan peselai. Tu. Terkena dia panggil al-hisarul iqtisadi, kuamba ekonomi. Nak sekat boykot. Kuamba boykot ekonomi. Jangan wisapa kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kalau roti pok kita dok jual sute seria, pok dia nak beli 10 jangan jual lagi. Pok Bani Hashim 10 ria tak jual lagi. We perik, we berak, we mati dengan tak ada ekonomi. Lepas tu tulis dasar pula, tulis undang-undang lah. Dia panggil as-sahifah. Tulis undang-undang. Rat-tamanun tulis situ. Tulis dengan air emas mana? Ambil dawat emas, tulis tok di kain molek, gi gantung di Baitillah. Tulis. Tulis ada ustaz tak ada uak sini. Tulis banyaklah. Satunya jangan kita nikah kahwin dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang kedua, jangan kesia belah. Jangan ada perasaan kesia belah nak tolong Fok Bani Muttalib. Dan yang ketiga, jangan sumber-sumber rezeki siapa kepada Bani Al-Muttalib. Sehingga dia serah kalah kepada kita. Barulah kita batal undang-undang ni. Gantung di Baitillah. Dek jalan tu. Jalan undang-undang tu bawa tahun yang ke-8 jadi nabi. Nak Bani Hashim duk dalam siasah ni tak apalah tahun dia buat tahun ke-7 saat ni. Tahun 8 tu duk boleh makan lagi ekonomi. Mari tahun yang ke-9 duk dalam keadaan cemas lah. 2 tahun kedua dah duk dalam undang-undang ni. Duk dalam perintah berkurung ni. Duk cemas sikit, cemas tak ada nak makan. Mari tahun yang ke-10 ni, tahun yang ketiga, kau berat. Kau ni lah Nabi tu mengalami kelaparan. Sejarah kata Nabi ikat batu di perut, lapar tak ada nak makan. Kerana boykot di puak Quraisy. Boykot di puak musyrikin. Ikat batu di perut. Sahabat ni setengah sahabat Muhammad, kami tak agak pergi dah. Tak ada makan ni, nak makan ni. Tengok kami ikat batu. Sute duk ikat di perut ni. Takut nak bokok perut kepeh. Nabi tak aku 3. Banyak dah mu lagi. Tengok Nabi 3. Dia sute mai duk mengaju ke Nabi dah. Lalu tu tengok keadaan cemas. 3 orang daripada orang Islam hok beriman dengan Nabi ni, kita jang berani gi di nahri malah pok kafe tak ada pio khabar. 3 orang pembesar ni, Hisham bin Umar, Hisham bin Amrin, muka 13. Zuhair bin Abi Umayyah, terkena Abul Buhturi, dan Al-Mat'am bin Adi. 3 orang ni gi soyak undang-undang rat tamanun hodok gantung di Baitillah. Hak tulis dengan air emas tu. 3 orang ni gi senjah buat tau. Pagi esok Fok Quraisy mari tak ada dah. Mari di Baitillah, mari duk tawaf tak ada dah. Bo tak ada tu istihar kata lah ni Fok Quraisy ni Fok yo duk pahal kata Fok Bani Hashim serah dah. Ngaku kalah lah nak turut Fok ni. Pakai istihar batal undang-undang ni. Perintah berkurung ni dah. Habis. Yukle. Jadi Nabi tu lepas keluar daripada kepicikan ni. Nampaklah tu dah. Duk tahun yang ke-10 ni juga lepas Nabi keluar mari, duk tak lama Abu Talib mati. Pok saudara hak tepat dia duk tupai, duk tolong dia. Pok kafir nak bunuh pun duk lekat Abu Talib ni. Habis dia buat lah ni, dia buat boykot ni. Abu Talib tak ada tahun yang ke-10 jadi Nabi. Duk tak lama Siti Khadijah pula isteri hak tepat duk layan dia, tepat duk tepat dia duk bermanja, tekah dia duk dakwah orang duk maki berat-berat tu.
Siti Khadijah duk daya, duk layan dia. Jadi orang penyejuk hati Siti Khadijah tu. Penghibur hati Nabi. Maka tak ada dah. Tahun yang ke-10 ni mati. Terkenal dengan tahun 10 ni Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi pusing, Abu Talib pun mati. Khadijah tempat duk layan dia, duk tolong belai kasih dia tu mati. Nak rana lagi. Fok kafir pun duk tindak berat dah. Lalu tu tak lagi dah Fok Mekah ni dia anggap kata lemah, Fok besar-besar ni tak terima dah. Kita tu baik dakwah kok Taif pula. Dan kebetulan tahun ni pula Siti Khadijah mati, Nabi berkahwin dengan Siti Saudah bin Zam'ah. Ketika ni Nabi umur 50. Tahun 10 Nabi umur 50. Umur 50. Ya umur 40 pakai jadi Nabi. Boya yang jadi Nabi tahun 10 ni umur 50. Umur 50 berkahwin dengan isteri yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Lepas tu lepas ada ni tubik pergi dakwah di apa nama Taif. Dakwah di Taif pula. Pok Taif pegang suruh budak-budak punggar kaki buat pengah batu ke apa, berdarah kaki-kaki ngaju. Apa nama merayuha ke Tuhan. Allahumma ashku dha'fa quwwati. Hei Tuhanku, aku mengayuha dah, lemah dah kekuatanku, habis kekuatan. Wa qillati hilati, dan sedikit dah helah aku, fikiran tak ada dah. Habis fikiran dah nak dakwah buat kafir ni. Wa hawani 'alan nas, dan hina pula aku di atas kalangan manusia. Ramai tu penghina aku. Mengayuha ke Nabi. Itu kau Tuhan dia. Tuhan turun surah Yusuf, ayat cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lah kecil-kecil tu Fok Abel dia tahu let laga. Nak mati. Mari di Fok Nego ambil Yusuf pergi ke Mesir. Fok Nego, Fok dagang. Pergi cebok air temu Yusuf let laga, ambil Fok naik mari, budak. Pergi jual di Mesir. Jual di Mesir, Nabi tu, Nabi Yusuf. Jual di Mesir, duduk di rumah Datuk Menteri Al-Aziz. Bining dia duk gila ke Yusuf pula. Kira-kira mari Yusuf salah pula dah, igat bogok. Dia tak salah oleh orang besar dah. Salah oleh orang tamada, salah Yusuf. Yusuf kena masuk gok. Siapa macam dah? Start lagi dah. Yusuf masuk gok. Maka cerita ni menghiburkan, tasliyah kepada Nabi. Tasliyah menghiburkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu orang tak kena duk punggar udah-udah Yusuf tu tak boleh laga nak mati. Kelik mari Nabi kena jual. Jual dek ni pula kena masuk gok pula dah jadi fitnah. Perak Nabi Yusuf dah. Kali itu dia tak ada ya. Nampak tu. Jadi menghiburkan Nabi Muhammad dalam kerja dakwah dia tu. Semangat kelik, semangat semula dengan surah Nabi Yusuf. Tu. Kemudian tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11 halih pesing pula dakwah dia. Kita betul kat orang luar hak mari buat haji Mekah. Start mari dah tolong ayat. Mari dah. Cukup dah. Kat ni dulu, kalau itu masa kita dah lebih sekiranya didapati salah dan silap, insya-Allah ada masa kita sambung semula. Ya kisah panjang dah. Ni hak peringkat dah tu, tapi nak we faham. Setakat ini dulu aku qauli hadza wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.